Didik TV KPM. Ada macam-macam pecahan, ada macam-macam bentuk. Kembali kita dalam slot mendengar rendah di Didik TV KPM, di mana pada hari ini kita belajar mata pelajaran geografi dengan tajuknya Carta Pai. Dan dalam kelas pada hari ini bukan Mira seorang sahaja, Mira turut ditemani oleh 4 orang kawan-kawan baru saya di dalam talian serta Cikgu Fitri. Baiklah Cikgu, untuk segmen kali ini apa pula perkongsian daripada Cikgu? Silakan. Okey, terima kasih Mira. Okey, murid-murid yang bersama saya di rumah dan di studio, hari ini kita teruskan kepada kegunaan Carta Pai. Okey, apakah kegunaan Carta Pai ini? Okey, yang pertama adalah mewakilkan data kepada informasi yang lebih mudah dan menarik. Biasanya kita dapat informasi ataupun maklumat dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk apa lagi? Saya nak tanya murid-murid. Okey, selain daripada bentuk perkataan, apakah maklumat yang biasa kita jumpa? Mungkin saya nak tanya adik Kuhan Suria. Okey, Kuhan Suria boleh? Selain daripada maklumat dalam bentuk perkataan, apa lagi maklumat yang biasa kita jumpa? Silakan Kuhan. Okey, boleh Kuhan? Cikgu. Cikgu boleh dalam bentuk petunjuk, boleh dalam bentuk Carta Pai. Okey, petunjuk dalam bentuk Carta Pai. Carta Pai itu kita dah ubah. Okey, mungkin dalam bentuk jadual. Okey, dalam bentuk jadual. Okey, dia tidak menarik. Ya. Okey, tidak menarik. So bagaimana kita nak hasilkan satu persembahan data ataupun maklumat kepada bentuk yang menarik? Maka Carta Pai adalah salah satu pilihan persembahan data. Itu membolehkan satu data dipersembahkan dengan gaya yang lebih menarik. Betul. Dan bagaimana pula Cikgu untuk markah kawan kita, kawan baru saya yang baru menjawab kawan tadi? baru Mira tadi, betul. Kita bagi satu tanda betul. Satu tanda betul untuk pada Kuhan. adik Kuhan ataupun murid kita, okey, rakan kita, okey, Kuhan Suria. Tahniah Kuhan. Okey. Yang kedua, menunjukkan perbandingan data dan maklumat dengan lebih jelas. Okey, Carta Pai biasanya kita akan nampak saiz besar, ada saiz kecil. Itu memudahkan kita untuk membuat perbandingan. Okey, selain daripada saiz kecil, saiz besar, apa perbandingan yang boleh kita lihat, yang senang kita nak tengok berkaitan dengan Carta Pai ni? Boleh tak kita nak dengar jawapan daripada adik murid kita ni, rakan kita ni, Ainur Batrisha. Selain daripada saiz dia berbeza, apa lagi yang boleh kita nampak data tu berbeza sikit daripada yang lain? Senang kita nak bandingkan. Silakan Ainur. Silakan Ainur. Dari kita boleh tahu dari peratusan. Peratusan. Perbezaan peratusan. Peratusan. Bagus. Okey, sebab Carta Pai dia ada tunjukkan peratus. Betul. Bila peratus, kita tengok peratus dia besar, maka data dia lebih besar. Ya. Peratus yang kecil, data dia lebih kecil. Berapa Satu ganjaran tanda. Cikgu? Betul Satu tanda. untuk adik Ainur. Untuk Ainur. Untuk rakan kita Ainur ni. Tahniah. Okey. Saya teruskan. Okey, menggambarkan taburan data dan maklumat. Maksudnya gambarkan data dan maklumat berkaitan dengan apa. Okey, disebabkan tadi kita dah tahu dah bagaimana kita nak banding. Maka kita akan tahu taburan data dan maklumat yang mana besar, yang mana kecil. Itu mudah untuk kita kenal pasti. Membuat pembacaan yang lebih efektif. Itu yang keempat. Okey, memudahkan rumusan dibuat. Okey. Seterusnya, kegunaan Carta Pai adalah sesuai untuk menunjukkan perwakilan data. Seperti kita nak tanya kan, data apa yang biasa kita ataupun sebagai murid yang boleh kita persembahkan dalam bentuk Carta Pai. Kita nak dengar rakan kita, okey, San Yien. Okey, San, boleh jawab? Silakan San. Okey, San. Boleh. Boleh, San? Kita boleh. Boleh? Okey, silakan. Kita boleh guna untuk barangan yang boleh dikira. Barangan yang boleh dikira. Contoh, barangan yang biasa rapat dengan murid-murid, duit simpanan. Wow. Duit simpanan kan. Setiap orang ada simpanan sendiri. Barangan yang boleh dikira.
Mungkin menunjukkan data tu minggu ini berapa simpanan dia. Minggu lepas berapa simpanan dia. Itu boleh dipersembahkan dalam bentuk carta pai. Betul. Satu tanda betul cikgu, untuk rakan kita San Yi Eun. Tahniah. Okey. Satu tanda betul. Satu tanda betul. Kita nak dengarlah juga adik Atika kita. Atika, apa lagi yang rapat dengan diri kita sebagai seorang murid? Data apa tadi? Tentang jumlah tabungan. Ataupun mungkin adik Atika boleh ada pandangan lain, data lain yang boleh kita persembahkan dalam bentuk carta pai. Data latihan untuk mengulang kaji. Bahan latihan yang dibekalkan oleh guru. Mungkin mata pelajaran geografi yang paling banyak. Kita carta pai kan. Taburan mata pelajaran apa yang sering dapat bahan latihan yang banyak. Pun boleh dipersembahkan dalam bentuk carta pai. Banyaklah. Betul. Satu tanda betul untuk adik Nur Atika. Nampaknya rakan-rakan baru Mira ni semua pandai-pandai. Saya yakin ada adik murid-murid di rumah pun pandai juga. Ya, pastinya mereka pun faham juga, cikgu, kan? Faham juga apa. Saya tunjukkan selain pada pendapat rakan-rakan kita tadi yang bersama saya di studio, kita tengok data apa yang boleh dipersembahkan. Ini lebih bersifat dunia yang lebih luas. Tadi lebih kepada apa yang rapat dengan murid. Sekarang dunia yang lebih luas adalah anggaran penduduk. Seperti mana yang saya paparkan di slide sekarang. Anggaran penduduk. Contoh anggaran penduduk mengikut kaum. Anggaran penduduk mengikut jantina. Yang seterusnya adalah sumbangan sektor ekonomi kepada pendapatan negara. Ini yang lebih global. Yang lebih meluas. Kita tadi merujuk kepada apa yang rapat dengan murid. Kita buka minda murid-murid di studio dan di rumah supaya banyak data yang lebih global, lebih bersifat terbuka boleh dipersembahkan dalam bentuk carta pai. Selain itu adalah contoh negara asal pelancong asing ke Malaysia ataupun penduduk Malaysia ni suka melancong ke mana? Mira pernah pergi melancong ke luar negara? Pernah, cikgu? Pernah. Saya pernah ke overseas. Seberang laut, Pulau Pinang sahaja. Yang lain, seberang laut kan. Yang lain tak pernah pergi. Itu pun boleh dipersembahkan dalam bentuk carta pai. Mungkin kita tengok negara pelancong asing ni daripada mana? Negara mana yang popular yang datang ke negara kita? Itu boleh membantu kerajaan untuk mempromosikan lagi negara kita dan meningkatkan ekonomi negara kita. Itulah kegunaan carta pai, bukan sahaja untuk kita persembahkan data, kita untuk analisis. Apa tindakan-tindakan yang boleh kita laksanakan untuk mengatasi suatu masalah, untuk mendatangkan keuntungan kepada kita dan orang sekeliling kita. Itu adalah kegunaan carta pai. Itu dia. Lebih luas kepada kehidupan kita, Mira. Betul tu, cikgu. Cukup jelas penjelasan Cikgu Fitri bagi kegunaan carta pai. Kita berhenti berehat seketika, cikgu. Boleh. Kawan-kawan kita pun dapat banyak. Kawan-kawan saya lah dapat banyak markah ni. Kalau macam tu, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Hanya di Slot Mendengar Rendah. Didik TV KPM